Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Abdul Halim bin Ali. Hari ini saya Siti Rohana binti Muhammad Noor bernombor metrik D201107775991 merupakan pelajar daripada program AT01 iaitu ISMP Kesusasteraan Melayu akan membuat satu pembentangan berkaitan dengan proposal projek tahun akhir Kesusasteraan Melayu bagi bab 1, 2 dan juga 3. Kali itu saya akan teruskan dengan slide yang seterusnya. Baiklah, bagi slide ini merupakan tajuk pengkajian yang akan dijalankan oleh saya iaitu tajuk penlibatan pelajar universiti terhadap aktiviti membaca novel dan tempoh membaca sewaktu pandemik. Pemilihan tajuk ini adalah bersesuaian dengan isu semasa kerana kita sekarang berada pada fasa pandemik iaitu pandemik COVID-19 dan saya juga merasakan pemilihan tajuk ini adalah bersesuaian dengan Kesusasteraan Melayu kerana saya mengkaji satu aktiviti berkaitan dengan membaca novel pada fasa pandemik. Pemilihan tajuk ini juga tidak melebihi daripada 15 patah perkataan. Oleh itu, saya akan teruskan dengan slide yang seterusnya untuk memberikan penerangan yang lebih dan teliti. Baiklah, bagi slide yang seterusnya, slide bab 1 iaitu pendahuluan. Seterusnya, dalam bab pendahuluan ini, saya telah memasukkan elemen 1.1 iaitu pengenalan. Dalam pengenalan ini, saya telah menyenaraikan senario aktiviti-aktiviti yang bermanfaat dalam kalangan pelajar universiti seperti beriadah atau bersukan, menimba ilmu yang merangkumi pelbagai bidang, melibatkan diri dengan pelbagai aktiviti kemasyarakatan, melibatkan diri dengan kerja-kerja sampingan dan mengambil upah bekerja bagi menambah wang perbelanjaan dan sebagainya. Hal ini dikatakan demikian kerana kita sedia tahu bahawa masa itu adalah ada pepatah yang mengatakan masa itu emas. Jadi rasanya jika pelajar ini tidak melakukan aktiviti yang bermanfaat sewaktu secara umumnya, mereka membuang masa begitu saja. Oleh itu, saya juga menekankan mengapakah aktiviti-aktiviti ini perlu ditekankan dalam kehidupan terutamanya bagi pelajar universiti. Dan seterusnya, saya juga memasukkan jenis-jenis aktiviti bagi mengisi masa lapan yang bersesuaian dengan pelajar terutamanya yang berkaitan dengan sastra, kesan dan pengaruhnya. Oleh itu saya memasukkan elemen membaca tetapi saya tidak menjurus kepada novel dan seterusnya saya juga memasukkan penlibatan aktiviti pelajar dalam membaca novel serba sedikit. Dan akhir sekali saya juga memasukkan elemen tempoh membaca yang sesuai iaitu strategi untuk membaca dalam part pengenalan ini. Oleh itu secara umumnya saya telah masukkan 1, 2, 3, 4, 5 perkara pada part pengenalan ini. Seterusnya, baiklah untuk slide yang seterusnya ini saya akan menerangkan tentang 1.2 iaitu latar belakang kajian dan 1.3 iaitu pernyataan masalah. Bagi 1.2 iaitu latar belakang kajian, saya telah memasukkan senario pelibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti membaca yang bermanfaat dan bagus terutamanya pada waktu yang terluang. Oleh itu saya menerangkan sedikit apakah yang dikatakan dengan membaca. Seterusnya, saya juga memasukkan tentang hobi membaca novel sastra dalam kalangan pelajar universiti ini semasa waktu lapan ataupun waktu riadah dan yang pastinya adalah semasa musim pandemik. Melalui penyelidikan ini, kajian ini, pelibatan pelajar dalam membaca novel akan dapat diketahui dan dilihat sama ada mereka mengamalkan ataupun tidak pembacaan
novel khususnya pada musim pandemik. Bagi 1.3 iaitu pernyataan masalah pula, persoalan yang timbul ialah adakah amalan dan pelibatan pelajar dalam membaca novel iaitu bahan yang berkaitan dengan bidang sastra diamalkan oleh pelajar UPSI. Kerana saya memilih kajian ini hanyalah kepada pelajar UPSI sahaja. Yang kedua, kajian ini juga akan mengupas sama ada pelajar UPSI melibatkan diri dalam pembacaan novel dan berapa lamakah tempoh masa sewaktu pandemik khususnya. Seterusnya, kajian ini juga akan mengambil tahu dan mengkaji sama ada pelajar UPSI mereka lebih melibatkan diri dalam aktiviti membaca khususnya novel atau perkara-perkara yang lain sewaktu pandemik. Dan akhir sekali, kajian ini akan memberikan jawapan terhadap tempoh masa membaca bahan tersebut sewaktu pandemik bagi pelajar UPSI. Seterusnya, 1.4. 1.4 ni merupakan objektif kajian. Objektif yang telah dirangka oleh saya mempunyai 7. Tapi saya juga tidak pasti sama ada saya akan mengubahnya ataupun tidak. Yang pertama, objektif ini adalah untuk mengenal pasti pelibatan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam membaca novel sastra sewaktu musim pandemik. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti jenis faham pembacaan yang paling digemari pelajar tersebut. Dan yang ketiga, saya akan berfokus akan mengkaji iaitu mengenal pasti sumber bahan bacaan mereka diperolehi dari mana. Keempat, mengkaji siapakah yang menggalak, yang menjadi galakan untuk pelajar ini membaca terutama bagi bahan novel. Yang kelima, saya akan mengkaji adakah membaca novel merupakan aktiviti yang penting dan berfaedah bagi pelajar tersebut. Dan yang keenam adalah untuk mengenal pasti tempoh pembacaan bahan sastra tersebut semasa musim pandemik dalam kalangan pelajar ini. Dan akhir sekali adalah mengkaji hubung kait dalam membaca novel dan kaitannya dengan tempoh membaca bahan tersebut semasa musim pandemik. Seterusnya adalah 1.5 iaitu soalan kajian. Soalan kajian ini juga adalah berkait dengan objektif kajian yang telah dibina yang mana mempunyai 7. Yang pertama adalah adakah pelajar universiti ini melibatkan diri dalam pembacaan novel? Yang kedua, apakah jenis bahannya? Dan ketiga, dari mana sumber bahan diperolehi? Yang keempat, siapakah yang menggalakkan minat pelajar untuk membaca? Yang kelima, adakah membaca novel ini merupakan aktiviti yang penting? Yang keenam, maafkan saya, adakah pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris ni mengambil tempoh masa yang lama atau sedikit? Dan yang ketujuh, apakah membaca novel dalam kalangan pelajar Universiti Sultan Idris ni mempengaruhi tempoh pembacaan tersebut semasa waktu pandemik? Slide yang seterusnya adalah berkenaan dengan 1.6 iaitu kepentingan kajian dan juga 1.7 iaitu batasan kajian. Bagi kepentingan kajian, saya telah berfokus kepada 4 iaitu kepentingan kepada pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris, yang kedua kepada pensyarah, yang ketiga kepada perpustakaan Tuanku Bainun iaitu perpustakaan di universiti tersebut, dan yang keempat adalah untuk pekaji sendiri. Kajian ini pertama sekali untuk pelajar, kajian ini akan dapat memberikan gambaran kepada pelajar tersebut sama ada mereka melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah ataupun tidak semasa pandemik. Yang kedua pula adalah kepada pensyarah. Pada pensyarah ni pensyarah bagi Fakulti Bahasa dan Komunikasi terutamanya, mereka akan dapat mengenal pasti sama ada pelajar mereka ni melibatkan diri dengan aktiviti membaca novel ataupun tidak. Yang kepada perpustakaan Tuanku Bainun pula, dia akan memberikan kemudahan dan memberikan kesedaran kepada perpustakaan tersebut untuk memperbanyakkan lagi bahan kajian berkaitan dengan membaca. Dan yang keempat iaitu pengkaji sendiri iaitu saya. Kepentingan ini akan membolehkan saya untuk mengetahui maklumat yang ingin diperolehi. Untuk 1.7 pula iaitu batasan kajian, saya membataskan kepada
Kajian ini adalah untuk melihat kepada pelibatan pelajar dalam membaca novel dan tempoh masa membaca sewaktu pandemik sahaja. Oleh itu, pekaji akan memfokuskan kepada bahan bacaan yang berkaitan dengan bidang sastra sahaja, iaitu novel, dan masa membaca sewaktu pandemik, bukannya selepas pada waktu itu. Yang terakhir adalah batasan kajian ini akan melibatkan pelajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris sahaja, dan responden yang akan diambil pula adalah seramai 50 orang sahaja. Baiklah, slide yang seterusnya ini adalah berkaitan dengan definisi istilah, iaitu pada 1.8, yang mana definisi istilah ini saya telah bahagikan kepada 5. Yang pertama adalah pelajar. Apakah yang dimaksudkan dengan pelajar? Saya telah menerangkan pada proposal kajian ini. Yang kedua adalah universiti. Universiti ini apakah yang dimaksudkan dengan universiti awam yang berkaitan dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang ketiga adalah apakah yang dimaksudkan dengan membaca. Yang ini saya membuat rujukan daripada bahan-bahan yang tertentu. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan novel. Apakah yang dimaksudkan dengan novel? Semestinya semua sedia maklum bahawa novel ini adalah merupakan satu prosa moden yang berkaitan dengan bidang sastra. Yang mana pula yang kelima iaitu pandemik. Apakah yang dimaksudkan dengan pandemik? Seterusnya, baiklah, untuk 1.9 iaitu kaedah kajian, saya telah menggunakan kaedah pengumpulan data, yang mana saya menggunakan kaedah kajian lapangan melalui soal selidik dan juga temu bual. Manakala bagi kaedah perpustakaan pula, saya tidak begitu menggunakan, tetapi saya juga merujuk beberapa rujukan daripada perpustakaan untuk memastikan kajian ini menepati apa yang dikehendaki. Seterusnya, saya pergi kepada 1.10 iaitu kesimpulan. Jadi secara keseluruhannya di dalam bab ini, saya akan membincangkan mengenai pernyataan masalah, iaitu permasalahan kajian, iaitu mengenai pelibatan pelajar dalam membaca novel dan tempoh membaca sewaktu pandemik. Bab ini juga akan turut membincangkan tentang pengenalan kepada penyelidikan, latar belakang kajian, penyataan masalah, objektif kajian, soalan kajian, kepentingan kajian, batasan kajian, definisi istilah dan juga kesimpulan. Okey, itu sahaja untuk bab 1 pendahuluan. Okey, saya akan teruskan dengan bab 2 iaitu kajian literatur. Bagi kajian literatur ini, saya telah pada 2.1 iaitu pengenalan, saya menerangkan apakah kepentingan kajian literatur ini adalah untuk melihat dan mengenal pasti sama ada sesuatu kajian yang dilaksanakan ni telah dijalankan oleh pengkaji terdahulu ataupun belum pernah dijalankan. Oleh itu, tujuan literatur ini sangat diperlukan kerana ia penting bagi mendapatkan sumber-sumber penyelidikan yang sesuai untuk dibandingkan dengan kajian yang akan dilaksanakan. Bagi 2.2 pula, saya telah memilih beberapa kajian yang lepas berkaitan dengan kajian yang akan saya jalankan ini, tetapi tidak semua apa yang saya lakukan telah dilaksanakan oleh pekaji yang terdahulu. Oleh itu, pada 2.2 ini saya telah memilih satu kajian teori transportasi ke atas pembacaan novel dalam kalangan remaja, 2.3 motivasi membaca, persekitaran membaca di rumah dan sikap membaca. Bagi 2.4 pula iaitu kajian tentang masalah membaca murid-murid sekolah rendah. Yang keempat, iaitu amalan pembacaan berkesan dalam kalangan pelajar sarjana pendidikan, teknik dan vokasional. Dan yang terakhir adalah kajian berkenaan dengan budaya membaca dalam kalangan pelajar. Berdasarkan kajian lepas yang saya telah pilih ini, bagi kajian yang berkenaan dengan pandemik tidak saya jumpa secara detail. Okey, itu saja. Saya akan teruskan dengan slide yang berikutnya, iaitu 2.7, kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, saya sendiri mendapati bahawa kajian seumpama ini terutamanya yang membincangkan pelibatan dalam membaca novel bagi kalangan pelajar dan tempoh membaca sewaktu pandemik masih kurang dikaji di Malaysia dan sukar untuk peroleh data yang berkaitan dengan kajian ini yang dijalankan oleh pengkaji yang lepas.
Jadi, berdasarkan hasil kajian literatur yang terdahulu, dapat saya rumuskan bahawa amalan membaca bahan seperti buku yang bersifat ilmiah semata-mata untuk membuat rujukan sahaja. Manakala bagi bahan sastra seperti novel pula, sukar untuk dilihat kerana bahan seperti ini dia mempunyai ketebalan yang sangat tebal dan memerlukan masa yang agak panjang untuk menghabiskan bacaan tersebut. Oleh itu, pengkaji melaksanakan kajian ini adalah kerana untuk melihat sejauh mana pelibatan pelajar dalam membaca novel dan tempoh membaca sewaktu pandemik, memandangkan kajian seperti ini masih kurang dikaji oleh pengkaji-pengkaji yang lepas. Baiklah. Pada bab 3 pula, iaitu bab yang terakhir berkaitan dengan metodologi kajian. Dalam bab ini, saya telah mengemukakan 3.1 iaitu pengenalan, yang mana dalam bab ini dia akan membincangkan metodologi yang digunakan dalam kajian. Metodologi kajian ini adalah suatu perkara yang penting supaya penyelidikan yang dijalankan mempunyai kaedah yang paling sesuai dan berkesan dalam menjawab permasalahan kajian. Oleh itu, kaedah kajian yang dirangka adalah melibatkan reka bentuk kajian, sumber data, populasi sampel dan lokasi kajian, instrumen kajian, prosedur kajian serta penganalisisan data. Baiklah, untuk 3.2 pula iaitu reka bentuk kajian. Berdasarkan reka bentuk kajian ini, kajian yang dijalankan oleh saya merupakan sebuah kajian tinjauan. Oleh itu, kajian ini dia merupakan kajian lapangan dan data yang diperolehi dalam kajian ini juga adalah berbentuk data kuantitatif dan kualitatif. Hal ini kerana data yang akan diperolehi melalui soal selidik merupakan kaedah data kuantitatif, serta data kualitatif pula akan dikutip berdasarkan daripada hasil temubual yang akan dijalankan bersama pelajar usi bagi mendapatkan maklumat yang berkaitan. Dan secara umumnya kajian ini dia menggunakan kaedah penyelidikan yang berbentuk campuran kerana ada kaedah kuantitatif dan juga kualitatif. Seterusnya, 3.3 iaitu populasi dan persempelan. Bagi persempelan yang dilakukan, dia menggunakan persempelan bukan kebarangkalian, iaitu persempelan mudah atau juga persempelan secara kebetulan, yang mana persempelan ini adalah sebenarnya untuk memudahkan data dipungut melalui responden yang dipilih iaitu pelajar opsi secara lebih fleksibel. Dan persempelan ini juga dipilih untuk adalah bertujuan menjimatkan masa dan juga tenaga di samping mendapatkan data yang berkualiti. Bagi saiz sampel kajian ini telah ditetapkan seramai 50 orang responden sahaja. Seterusnya 3.4 iaitu instrumen kajian. Bagi instrumen kajian ini saya menggunakan dua benda iaitu borang soal selidik. Borang soal selidik ni akan disahkan oleh 3 orang pensyarah Fakulti Bahasa Komunikasi USI itu sendiri, dan yang kedua adalah kertas temubual untuk memperkukuhkan lagi bagi data yang dipungut melalui soal selidik. Seterusnya adalah 3.5 iaitu data kajian. Bagi data kajian ini telah dipecahkan kepada 3.5.1 iaitu data primer, data sekunder dan prosedur pengumpulan data. Bagi data primer yang digunakan di sini, data primer ni ialah data yang dibuat oleh penyelidik iaitu saya sendiri bagi menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam kajian ini. Hal ini merujuk kepada data yang dikumpul oleh saya sendiri secara langsung dari sumber pertama atau tempat kajian yang dilakukan. Data primer yang terdapat dalam kajian ini terdiri daripada seperti borang soal selidik dan juga temubual. Manakala bagi data sekunder pula, penyelidikan perpustakaan. Dan data yang diperolehi ini dikumpul melalui kajian-kajian yang berkaitan iaitu kajian lepas yang dilakukan oleh penyelidik lain sama ada dalam bentuk artikel, jurnal, tesis, buku, majalah, kertas seminar dan sebagainya. Seterusnya iaitu 3.5.3 prosedur pengumpulan data.
Bagi prosedur pengumpulan data ini, pertama sekali saya akan mendapatkan kebenaran daripada pihak opsi bagi membuat tinjauan. Yang kedua, saya akan membuat tinjauan dan mengedarkan buaran soal selidik serta memberikan penjelasan tentang cara-cara untuk mengisi buaran tersebut kepada responden yang akan dipilih. Yang ketiga, saya akan memberikan penerangan yang berkaitan dengan tujuan dan cara untuk mengisi soal selidik tersebut supaya item-item yang terkandung dalam soal selidik yang akan dibuat oleh saya dapat difahami dengan jelas oleh responden. Yang seterusnya, saya akan meminta semula borang soal selidik yang telah lengkap diisi oleh responden ini untuk saya jalankan analisis berkaitan dengan kajian tersebut. Bagi kertas temu bual pula, saya akan menemu bual beberapa orang pelajar untuk mengukuhkan lagi maklumat yang akan diperolehi. Dan prosedur yang akan dilakukan oleh saya juga adalah sama seperti prosedur saya membuat tinjauan bagi soal selidik. Seterusnya, 3.6 iaitu analisis data. Okey, bagi analisis data ini seperti yang saya maklumkan, saya mempunyai dua instrumen kajian, jadi saya akan membuat dua analisis data iaitu analisis bagi soal selidik pelajar SPP dengan menggunakan SPSS. Manakala bagi analisis temu bual pelajar pula, saya akan menggunakan analisis deskriptif iaitu secara huraian yang berbentuk kualitatif. Okey, bagi 3.7 iaitu kerangka teori atau konsep juga model. Berdasarkan teori yang dijadikan pegangan oleh saya akan menguji kebenaran teori tersebut melalui tujuan kajian, objektif kajian dan juga soalan kajian yang telah saya bina. Dalam kerangka ini, dia mengandungi 6 elemen iaitu yang pertama sekali, jenis bahan bacaan yang digemari, sumber bacaan yang diperolehi, galakkan atau dorongan minat membaca novel, kepentingan atau faedah membaca novel, jumlah masa yang diperuntukkan untuk membaca novel dan yang terakhir adalah hubung kait membaca novel dan tempoh membaca semasa pandemik. Seterusnya, pembinaan kerangka konsep ini dibina adalah berdasarkan kepada kerangka konseptual kajian yang mana kerangka ini merupakan salah satu bentuk kerangka konsep yang akan menerangkan secara ringkas mengenai bentuk kajian yang akan dijalankan oleh saya yang merangkumi hala tuju kajian, format kajian dan peringkat-peringkat atau fasa-fasa dalam kajian ini. Yang pastinya kerangka teori yang digunakan ini belum pernah diuji, oleh itu kerangka ini hanya sebagai panduan dan hala tuju untuk menjalankan kajian. Dan terakhir, kerangka kajian ini juga dibina berpandukan kepada persoalan kajian yang dikemukakan. Seterusnya, okey, ini merupakan contoh gambar rajah bagi kerangka teori kajian yang dijalankan oleh saya. Mana pertama sekali adalah input iaitu, maafkan saya, sekejap ya. Okey. Yang mana input dia adalah pelajar Universiti Sultan Idris itu sendiri dan prosesnya merangkumi 6 elemen yang telah diterangkan. Yang terakhir adalah output iaitu pengeluaran. Bagaimana kajian ini akan menentukan pelibatan pelajar Universiti Pendidikan ni dalam membaca novel dan tempoh membaca suatu pandemik. Seterusnya, okey, 3.8 iaitu kesimpulan. Secara keseluruhannya dalam bab ini telah dijelaskan secara terperinci kaedah metodologi yang digunakan dalam kajian yang melibatkan reka bentuk kajian, subjek atau sampel kajian, prosedur pengambilan data, instrumen dan kesahan serta kebolehpercayaan, prosedur kajian serta prosedur penganalisisan data. Okey, itu sahaja daripada saya untuk pembentangan kali ini. Sekian, terima kasih.